Tapi tuan-tuan pemain dirahmati Allah Taala, bila mula sahaja baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bergerak mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika daripada Al-Amin, orang semua kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang paling bagus, seorang yang paling baik, seorang paling amanah. Tapi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mula mengajak orang kepada perintah Allah, mengajak orang kepada Allah, mengajak orang meninggalkan perkara-perkara selain daripada Allah, maka gelaran daripada Al-Amin bertukar kepada Al-Majnun, orang gila. Gila mana datang? Sedangkan baginda bukan orang luar, bukan orang asing, orang kampung, orang semua dah kenal. Tapi kerana mengajak orang kepada kebaikan, ditukar gelaran daripada Al-Amin kepada Al-Majnun. Hakikatnya begitulah tuan-tuan. Kan, nak mengajak orang kepada kebaikan ni bukan jalan mudah. Tapi itu kita perlu lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتح يا فتح يا فتح أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pertama sekali dan selamanya, mari kita ucapkan syukur kita kepada Allah, kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi kekalkan kita di atas nikmat dan rahmat-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kita taufik dan hidayat, dapat lagi kita terus beriman, beramal, menunaikan perintah-perintahnya, mengikut sunnah jalan petunjuk yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan kita terus menerus menjalankan perintah Allah, mentaati segala suruhan Dia, menjauhi larangan Dia, mencontohi kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala permudahkan urusan kita. Allah Subhanahu wa taala angkat kesusahan kita, lebih-lebih lagi dalam kita berhadapan dengan pelbagai cabaran yang ada pada masa kini. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pagi ini kita akan sambung kitab pengajian kita, kitab Minhajul Abidin, Jalan Para Abid, susunan daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Kita akan membincangkan sambungan pembincangan tentang penghalang kepada ibadat. Penghalang kepada ibadat, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ada 4. Pertama, dunia. Dunia akan menghalang seseorang itu daripada beribadat apabila diutamakan, apabila ia disibukkan. Kedua, yang akan menghalang kepada seseorang itu daripada beribadat ialah makhluk ataupun manusia salih. Ketiga, syaitan, dan keempat adalah nafsu. Daripada apa, dan perbincangan kita masih lagi dalam mengenai penghalang yang kedua. Ini makhluk ataupun manusia yang salih, manusia yang jahat. Daripada kenyataan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, zahirnya menunjukkan bahawasanya untuk memperolehi ibadat yang lebih sempurna, maka hendaklah mengasing diri daripada masyarakat. Zahirnya, zahir daripada kenyataan tersebut.
Walau bagaimanapun tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seperti mana yang kita telah nyatakan, untuk hanya semata-mata mengasingkan diri daripada semua orang, maka keadaan ini bukanlah satu perkara yang lebih baik semata-mata. Untuk kita mengasingkan diri daripada semua orang, ada keadaan dia, dan keadaan itu belum sampai lagi kepada kita. Keadaan macam mana? Keadaan yang mana kita, keadaan itu tak dapat untuk diperbaiki. Keadaan yang mana orang telah melakukan kemungkaran, melakukan maksiat, terlalu berluasa, terlalu zahir, sehingga kan tak dapat diperbaiki. Maka keadaan itu, pada ketika keadaan itu tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mengasingkan diri adalah lebih baik. Namun tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ada ulama menyatakan keadaan itu pernah berlaku, telah berlaku, pernah berlaku lah, yang mana perlu mengasingkan diri. Tetapi ada yang kata belum. Walau bagaimanapun keadaan kita masa kini, sekarang, tidak menuntut kita semata-mata untuk mengasingkan diri. Semata-mata. Maksudnya apa dia? Untuk mengasingkan diri itu satu faedah. Perlu kita mengasingkan diri dalam masa-masa keadaan, kita perlu mengasingkan diri. Dalam masa yang sama, ada juga masa, ada keadaan yang mana kita perlu juga berdepan dengan makhluk, berdepan dengan umat, supaya umat juga mendapat faedah daripada amal-amal yang kita lakukan. Maksud dia apa dia? Dalam kita beribadat, dalam kita menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana juga kita nak fikirkan orang-orang yang di sekeliling kita, berhampiran dengan kita terutamanya, dapat juga datang kepada perintah Allah sebelum keadaannya tak dapat dibendung, tak dapat dikawal. Kalau tidak ada orang yang mana memaklumkan, tidak menyatakan, tidak memperingatkan kepada orang ramai tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dibiarkan manusia-manusia jahil, dibiarkan orang-orang jahil dengan kejahilan mereka, biarkan orang-orang yang mana pelaku-pelaku asi, pelaku-pelaku maksiat dengan maksiat mereka, maka mereka akan terus dengan kejahilan, mereka akan terus dengan maksiat, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala akan hapuskan semua, termasuklah kita yang duduk berhampiran. Dan sedangkan umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diutuskan sebegitu. Kita bukan umat abid. Kita bukan umat abid yang hanya beribadat semata-mata. Bahkan kita adalah umat dakwah, umat yang mengajak orang lain juga melakukan kebaikan, seperti mana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah di kalangan kamu ada satu kumpulan yang mana mengajak kepada kebaikan. Ajak apa? Mengajak amar ma'ruf nahi munkar. Ajak kepada melakukan kebaikan dan melarang daripada melakukan kemungkaran. Kalau semuanya hanya beribadat, wal takum minkum, mana ada sebahagian. Kalau kita kata sebahagian ni tuan-tuan, bukanlah, memanglah dalam Al-Quran ni tidak menyatakan semua. Hakikatnya tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, orang yang melakukan kemungkaran itu lebih banyak. Orang yang melakukan
kemungkaran, yang melakukan maksiat itu lebih banyak. Dan alhamdulillah, masya-Allah, hari ini ramai orang datang kepada perintah Allah, tunaikan perintah Allah, tak dinafikan, betul. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa yang sama orang yang masih tidak datang kepada perintah Allah lebih ramai lagi. Dan perkara ini tidak boleh dibiarkan. Tak apalah, kita dah ramai dah yang tunaikan perintah Allah, kita dah ramai dah datang masjid, dah cukup dah. Tak. Kalau dibiarkan tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka akan ramai lagi. Mereka akan terbiar dengan kesesatan mereka, mereka akan terbiar dengan kejahilan mereka, mereka akan terbiar dengan maksiat mereka, dan dia akan lebih bertambah, dan akhirnya orang-orang yang melakukan amal soleh ni akan berkurangan dan habis begitu sahaja. Ulama kan, orang dulu dia buat perumpamaan kan, macam kita hari ni, bila beras naik harga, satu bekas yang tempatan pula tak dijumpai, hilang, disembunyikan, wallahu alam kan, sama ada disembunyikan ke ataupun habis ke kan, macam-macam dakwaan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, saya contohkan beras bukan nak semata-mata isu semasa, tapi kita lihat perumpamaan beras. Berapa ramai hari ini boleh kata rata-rata kita memandang pentingnya adanya beras untuk makanan rutin kita, makanan harian kita. Di Malaysia lah, tempat lain tak semestinya. Ada orang dia memang tak makan beras, dia makan gandum. Ada tempat dia tak makan dia makan pisang. Tengok tempat kita di Malaysia, makanan utama kita adalah beras, nasi. Kita di Malaysia nampak pentingnya beras, dan betapa majunya negara kita ni tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tetap juga perusahaan beras itu tak pernah ditinggalkan. Perlu dijaga. Kan ada beberapa negeri yang mana memang secara khususnya kita kenal sebagai negeri jelapang padi. Negeri yang mana menghasilkan padi. Tak dinafikan negeri-negeri lain, tapi kebanyakan negeri-negeri lain ni dia tak teruskan. Di Kedah misalnya, hasilan padi ini masih lagi, padi beras ini masih lagi diusahakan. Kerana apa? Kepentingan beras tersebut. Hari ini tak ada beras. Beras kan tak ada lah. Maknanya yang ada tu beras import, beras yang mahal, beras tempatan ni tak ada. Maka kita rusing, kita risau. Dan kita tahu kepentingan dia. Apa kepentingan dia? Perlu mengusahakan ke atas penghasilan beras tersebut, padi. Dan bila pergi kedai, pergi pasar raya, tengok beras tak ada. Bukan beras tak ada, beras tempatan tak ada. Dan beras tempatan tak ada. Boleh juga. Satu masa dulu, tempat beras ni satu tempat yang kita kata susahlah nak tengok habis. Tempat beras tempatan banyak. Apa yang saya nak umpamakan tuan-tuan, satu masa dulu kalau kita tak rasa, kita tengok beras ni banyak, kita kata dalam kilang, dalam gedung dia dah banyak dah. Maka timbul pemikiran perusaha ni. Dia kata, dah banyak sangat beras, kita tak perlulah tanam padi. Kita tak perlu tanam padi. Kan, dah banyak sangat. Kan, kita import je. Ataupun gitulah. Akan datang satu masa nanti tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kan, padi orang kata tak nak tanam, susah, kan, itu ini. Maka dia kata kerana kesusahan tu, tengok beras pun dah banyak, maka tinggalkan perusahaan tersebut. Lama kelamaan tuan-tuan,
akan timbul masa, timbul generasi yang mana kemungkinan mereka tak pernah tengok pun sawah padi. Sawah padi. Beras masih ada lagi, tapi sawah padi itu dah tak ada. Sebab apa kata dah tak nak buat perusahaan? Banyak tanah ni kata. Dan sampai lagi satu masa, kalau terus menerus lagi, memang tak ada fikir pun nak mengusahakan ke atas padi tersebut, ke atas beras, maka akan sampai satu masa lagi tuan-tuan, beras pun orang tak kenal. Ini segi dunia. Dan beras hari ni pun ada lagi, masih ada lagi. Kan? Begitulah perumpamaannya tuan-tuan, orang yang beramal soleh ni, beribadat. Kalau hari ni kita rasa orang yang beramal soleh, orang beribadat ni dah ramai dah, tak perlu pening-pening, tak perlu diusahakan, tak perlu lagi kita nak kena ajak lagi orang lain. Kita kat masjid, dekat surau ni dah ramai dah orang datang surau, datang masjid. Cukuplah orang kata. Kita pun berfikiran begitu, kita tak usahakan untuk tambahkan lagi orang beribadat, tak usahakan lagi untuk orang untuk menunaikan perintah Allah. Usaha untuk mengajak orang kepada Allah ni dah kurang. Maka kita berpadalah kepada orang yang ada, usaha ditinggalkan. Usaha ditinggalkan. Maka tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, orang yang ada, yang beribadat dia akan teruskan beribadat, tapi penambahan tidak ada. Penambahan tidak ada. Tapi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah SWT, sehingga kan satu masa nanti, sampai akan datang satu masa nanti tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah SWT, orang yang ada ni akan pergi, meninggal dunia. Dan yang akan tinggal ialah mereka-mereka yang tak kenal pun apa itu amal soleh, apa itu ibadah. Bagaimana nak menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara itu boleh berlaku. Ini segi logik akal kita. Dan perkara ini tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bukan pada zaman sekarang je yang perlu kita fikirkan. Daripada dulu lagi, ulama-ulama kita dah memikirkannya. Satu ulama yang terkenal, Abdullah bin Al-Mubarak, Ibn Mubarak. Beliau ni antara ulama terkenal, antara ulama-ulama yang mana sering disebut-sebut namanya di dalam penghasilan hadis, periwayatan hadis. Beliau wafat pada tahun 181 Hijrah. 181 Hijrah ni tuan-tuan, tahun ni tuan-tuan, tahun ulama ramai. Suasana orang mengaji hadis, orang belajar hadis. Suasana orang belajar hadis. Kalau tak nak tengok dalam riwayat Imam Muslim dalam muqaddimah kitab beliau kata zaman tu orang terlalu, orang kata ta'assub, gila, orang kata gila nak belajar ilmu. Zaman kita ni, kita lebih lihat, kalau kita tengok hari ni, dia tengok musim lah. Kan? Tengok musim. Kalau musim badminton, kita akan nampak orang sana main badminton, orang sini main badminton. Kalau musim bola, kita nampak sini main bola, itu main bola. Tapi hari ni ramai, banyaknya nampak ni lebih kepada gadget. Gadget. Tapi zaman Hadza Abdullah bin Al-Mubarak ni, Imam Ibn Al-Mubarak. Ni zaman orang mana gila nak belajar ilmu. Asal dengar orang ni ada hadis, semua datang pergi mengaji kat dia. Asal dengar dia ada hadis, ada ilmu, semua datang pergi mengaji kat dia. Ini suasana masa tu. Suasana yang ada ketika tu. Sebab Imam Muslim bila tengok keadaan itu, bukan menunjukkan kepada kebaikan Imam Muslim. Mana beberapa ulama ketika zaman Imam Muslim ni samalah. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, mereka datang kerisauan. Risau
Sebab apa? Bila dah macam ini, orang akan ambil kesempatan. Masyhur dia kat situ, kemasyhuran. Dunia ni tuan-tuan, yang kita dah pernah cerita sebelum ni, dunia ni bukan nak dapat harta benda sahaja, itu dunia. Hanya kita nak dapat duit, kita nak dapat harta, itu dunia. Tak semestinya. Itu memang sebahagian daripada dunia. Dunia juga tuan-tuan, kan, perkara yang boleh menghapuskan, menghalang satu orang itu daripada beribadat adalah kemasyhuran, kedudukan. Kadang-kadang duit tak berapa sangat pun, harta tak banyak mana pun, tapi oleh kerana kemasyhuran ni tuan-tuan, masyhur, famous, akan menyebabkan seseorang itu dia lupa kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dunia. Kan zaman sekarang kita kata ada followers ramai, viewer dia banyak. Ini kemasyhuran. Dan benda ni tuan-tuan, saya kata, orang barat dia tahu benda ni, dia buat. Kan, dia gunakan media sosial, dia buat media sosial. Kalau kita tengok media sosial ni, hasilnya daripada barat. Orang suka nak buat konten, pengisian, kan? Buat pengisian yang mana asalnya pengisian itu, asalkan ada ramai orang tengok, itu dah cukup membanggakan dia. Dan tak kisahlah pengisian tu pengisian apa. Konten-konten ni dibuat hanya semata-mata nak ramaikan view, ramai orang tengok, masyhur. Dan sehingga kan kadang-kadang kebanyakannya hari ini konten-konten yang mereka lakukan, ada yang dilakukan dengan bertentangan, menjatuhkan maruah orang lain. Inilah dunia. Dunia ni dia akan menyebabkan orang yang lupa apa batasan-batasan agama. Baik. Kemasyhuran ni tuan-tuan, sebahagian juga daripada dunia. Yang mana kita jangan rasa dunia tu hanya nak menghasilkan wang ringgit sahaja, harta semata-mata. Tak. Kemasyhuran dia. Maka oleh kerana kerisauan itu tuan-tuan, ulama-ulama kita, mereka menghasilkan, mengumpulkan hadis-hadis sahih supaya dapat terpeliharanya hadis-hadis yang sahih daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga zaman ni. Ada juga Imam Ibnu Al-Mubarak rahmatullah alaih, seorang yang sangat alim dalam ilmu fiqh, alim dalam ilmu hadis, yang dipercayai, sangat berkepercayaan, seorang pendakwah dan pejuang yang berjuang setiap tahun menentang negara Rom, musuh umat Islam. Beliau telah menjadikan bandar Tarsus di selatan Turki sekarang sebagai markas gerakannya. Beliau juga seorang yang hanya membelanjakan hartanya kepada ahli ilmu di seluruh ibu kota Islam pada zamannya. Imam Ibnu Al-Mubarak pernah mengirim beberapa rangkap syair daripada bandar Tarsus kepada sahabatnya yang dihormati, alim, zahid, lagi abid, yang berkepercayaan, iaitu Imam Fudail bin Iyad. Imam Fudail bin Iyad. Syairnya menegur dan memperingatkan sikap Imam Fudail yang memilih uzlah, mengasingkan diri semata-mata, menetap di tanah suci Mekah dan tanpa keluar berjihad memerangi musuh untuk Islam. Rangkap syairnya seperti berikut. Wahai si abid yang beribadat di Al-Haramain, andainya anda melihat kami di medan peperangan,
pasti anda mengetahui hakikat kebenaran bahawa anda rupa-rupanya sedang bermain-main dalam ibadat kepada Tuhan semesta alam. Rupa-rupanya anda seorang yang menginaikan lehernya dengan air mata, sedangkan batang-batang leher kami semua terinai dengan darah-darah kami, iaitu mati syahid, gugur di ke bumi. Atau anda merupakan pemilik kuda yang kudanya berpenat lelah dalam kepalsuan kebatilan, sedangkan kuda-kuda kami berpenat lelah pada hari peperangan sebagai pahlawan handalan. Untuk kalian bau wangi harum semerbak. Wangian kami adalah debu di hujung kaki kuda, debu yang paling semerbak. Telah datang kepada kami sabda Nabi kita, sabda yang sahih, benar, tidak dusta. Tidur sama debu kuda Allah di hadapan kemuliaan seseorang. Tidak sama debu kuda Allah di hadapan kemuliaan seseorang berbanding dengan debu asap api yang menyala di sisi abid yang enggan berperang. Ini kitab Allah berada di kalangan kita. Ia berfirman memberitahu kepada orang-orang yang beriman, korban syahid tidak mati, bahkan ia hidup di sisi Tuhan Rabbul Izzati. Firmannya benar, tidak dusta sama sekali. Begitulah madah Imam Ibnu Al-Mubarak kepada Imam Fudail. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, ini jihad. Ada riwayat mengatakan Imam Ibnu Al-Mubarak dia akan bagi masa dia 6 bulan. 6 bulan dia akan bagi masa dengan ilmu. 6 bulan dia akan bagi masa dia dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman Imam Ibnu Mubarak ini ulama ramai, masya-Allah. Ada mereka hanya menetap di tanah haramain dengan ilmu mereka, dengan ibadat mereka semata-mata. Ini kebiasaan. Maka Imam Ibnu Mubarak melihat keadaan itu, makin ramai orang yang mana kurang, yang mana berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jihad ni perlu kita faham, tuan-tuan. Kan? Jihad ni tidak semestinya hanya kita mengangkat kital. Jihad ni lebih umum. Kital ni lebih khusus, dia ada dua. Kital ni dia peperangan yang mengangkat senjata. Jihad tu lebih umum daripada kital. Jihad ni apa sahaja yang mana menekan hawa nafsu, yang mana membawakan seseorang tekan hawa nafsunya untuk dekatkan diri dia kepada Allah, taat perintah Allah, ikut sunnah baginda Nabi SAW, itu dinamakan jihad. Kital sebahagian daripada jihad. Kital sebahagian daripada jihad. Dan apa sahaja amalan-amalan yang menekan hawa nafsu, membawa seseorang itu kepada perintah Allah, sunnah Nabi SAW, maka itu adalah jihad. Tak semestinya kital sahaja. Maka tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Taala, ketika mana itu zaman Imam Ibnu Mubarak 181 Hijrah. Kan kita sekarang 1400. Kan dah 1000 lebih kurang 1300 tahun dah berlalu. Ketika zaman itu pun Imam Ibnu Mubarak telah mengingatkan kepada sahabatnya, satu orang alim, satu orang faqih, supaya jangan berpada dengan ibadat. Lagi-lagilah kalau kita lihat kepada zaman kita hari ini,
Ketika mana ulama ketika itu ramai, ulama masih ramai. Ulama-ulama hebat ramai. Ulama-ulama yang mana mendalami ilmu ramai. Ahli ibadat ramai. Ketika itu pun Imam Ibn Mubarak melihat keadaan ketika itu bahaya kalau hanya sibuk dengan beribadat, beruzlah, mengasingkan diri daripada orang ramai masyarakat. Diingatkan. Sedangkan umat ini, umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, Allah Subhanahu wa taala telah letakkan ganjaran yang besar apabila dia mujahadah finnas. Mujahadah finnas dengan keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Hakikatnya orang yang mana dia bersusah payah di jalan Allah Subhanahu wa taala, hidayatnya lebih banyak lagi Allah Taala akan buka untuk dia. Sebab tu tuan-tuan, ni imam zaman Imam Ibn Mubarak pun beliau menegur keadaan supaya apa, jangan hanya beruzlah sahaja dengan mengasingkan diri semata-mata tanpa memikirkan keadaan orang ramai. Dikuatiri nanti orang agama itu akan terpendam, agama itu akan hilang. Lebih-lebih lagi pada zaman kita hari ini. Itu saya kata, nak kata uzlah ni bukan pada baru zaman ni baru nak fikirkan tentang uzlah. Dan uzlah itu belum lagi sampai kepada tahap yang mana betul-betul kita perlu beruzlah. Hakikatnya tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, keadaan umat ini perlu untuk kita berdepan dengan mereka. Betul. Ada masa yang mana kita perlu, macam Imam Ibn Mubarak ada masa 6 bulan mana beliau akan bagi masa untuk ilmu dia, bagi masa untuk mengasingkan diri. Ada juga masa yang mana beliau akan bersama dengan umat, berjihad bersama dengan umat. Begitulah juga kita hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada masa memang kita kena asingkan diri, ada masa memang kita kena beri tumpuan untuk kita beribadat. Itu bagi masa untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk tahap kuatkan ibadat kita. Ada masa-masanya tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala, kita kena berdepan dengan umat. Hari ini tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya sentuh sikit kan, kita kan masih lagi tergempar dengan isu Palestin Israel. Dan zahirnya tuan-tuan, kalau orang cerita tentang isu ni, Palestin ni, orang semua marah, sedih, kesian kan, dengan apa yang berlaku pada rakyat Palestin. Dibunuh. Sedih kita nampak kan, zahir. Tapi tuan-tuan, orang yang dirahmati Allah Taala, hakikatnya tuan-tuan, mereka orang-orang yang berjihad ni, mati dalam medan perang ni tuan-tuan, orang yang dirahmati Allah Taala, kedudukan mereka ni tinggi di sisi Allah. Zahir kita nampak zalim lah. Zalim ni, zahir ni kita nampak sedih, kesian. Mereka dibunuh, nampak teruk sangat jenazah dia. Tapi hakikatnya mereka ni tuan-tuan, kedudukan mereka ni tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggi. Syahid ni satu kedudukan yang tinggi. Moga-moga Allah Taala terima mereka. Itu pun kita rasa sedih. Kan, bila kita melihat kepada perkara yang zahir. Tapi hakikatnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala, macam saya kata tadi, orang Palestin ni tuan-tuan, kalau mereka mati dalam medan perang, mereka berjihad, mereka dibunuh mempertahankan agama mereka, mempertahankan maruah mereka, mempertahankan negara mereka tuan-tuan, syahid tempat mereka. Moga-moga syahid mereka dapat. Tapi tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, berapa ramai kita hari ni sedih lihat orang melakukan kemungkaran, hari-hari meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Palestin tadi tuan-tuan, kalau mereka mati pun kedudukan mereka mungkin tinggi di sisi Allah Taala. Tapi hari ini berapa ramai orang Islam ni tuan-tuan, walaupun nampak hidup tenang, tidak ada sekatan, tidak ada gangguan, tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka
dalam keadaan mereka ni hidup tenang, tidak ada serangan, tidak ada gangguan, tapi agama mereka makin lama makin hilang. Makin hilang, makin ditinggalkan, makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka mati tuan-tuan dalam keadaan mereka jauh daripada Allah, dalam keadaan mereka melakukan kemungkaran, bagaimana tempat mereka? Di mana tempat mereka? Berapa ramai kita sedih? Berapa ramai kita risau? Dan kesedihan ini kita akan dapat faham keadaan ini tuan-tuan bila kita bermujahadah untuk Allah. Dia kata walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah Taala kata orang yang bersusah untuk Allah, maka Allah Taala akan bukakan jalan-jalan hidayah. Tapi kalau kita bersenang lenang, senang lenang macam mana kita buat ibadat kita tanpa susah payah? Kita beribadat dekat rumah kita sahaja semata-mata, tak nak pun datang ke masjid dan surau. Dan kita tak nak bersusah payah untuk menunaikan perintah Allah. Maka agama ni akan mati, hidayat ni akan hilang. Hidayat akan hilang. Tapi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila usaha hidayat, jihad, menjalankan mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersusah payah untuk agama Allah, maka hidayat ni Allah Taala akan buka. Orang akan datang kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila peringatan mengajak manusia kepada Allah tak dijalankan, kita sendiri pun tak nak bersusah payah, maka tuan-tuan agama ni akan mati, akan hilang begitu sahaja. Macam saya kata tadi, kita mungkin akan rasa sedih dengan apa yang berlaku pada Palestin, tapi hakikatnya tuan-tuan lebih teruk lagi daripada rakyat Palestin tadi ni tuan-tuan. Keadaan umat hari ini lebih ramai yang mana mereka sedang nak mati dalam keadaan jauh daripada perintah Allah, mati dalam melakukan kemungkaran. Berapa banyak kita sedih. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kefahaman ini Allah Taala akan berikan bila kita bersusah payah untuk Allah. Bersusah payah. Tuan-tuan, kalau satu masa dulu orang nak menentang Islam ini, kita faham orang bukan Islam, kita boleh terima lagi. Kan? Itu pun kita akan isukan, jangan sentuh mengenai agama Islam, keistimewaan agama Islam, kita kata. Kita gunakan isu ini. Tapi hari ini tuan-tuan, orang yang menentang akan Islam hari ini bukan Islam, bukan orang kafir, tapi orang yang menentang Islam hari ini di kalangan orang Islam itu sendiri. Hari ini yang menentang Islam itu adalah orang Islam sendiri, bukan orang kafir lagi. Orang kafir memang mereka kafir, memang mereka tak akan suka, tak akan senang dengan Islam. Kita boleh terima lagi, kita boleh terima orang kafir, itu lumrah mereka. Tapi hari ini tuan-tuan menjadi satu kesedihan, orang Islam sendiri menghalang, menentang amalan Islam. Kerana apa? Kerana susah payah untuk agama itu tak ada. Mereka rasa apa yang diamalkan mereka dah memadai. Dan akhirnya apa berlaku? Islam menentang Islam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala, moga Allah Taala berikan kita kefahaman. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita nak beramal ini tak memadai hanya kita sahaja bangkit dalam amal tanpa kita mengajak juga orang lain sama-sama beramal. Kena ajak. Ajaklah apa cara. Dan tuan-tuan, satu perkara yang menjadi kebiasaan, bila kita mula mengajak, orang akan mula membenci. Itu biasa. Siapa kata Nabi SAW mengajak orang semua suka? Nabi SAW tuan-tuan, ketika mana baginda di Mekah, baginda beribadat sendiri-sendiri, tak kacau orang. Dan tak ajak orang, tak ajak orang lain. Beribadat sendiri baginda Nabi SAW. Baginda tak pernah bersembah berhala. Baginda Nabi SAW, walaupun duduk di zaman dengan jahiliah semua, baginda Nabi SAW tak pernah sembah berhala. Kalau dekat Kaabah ni tuan-tuan, ada tempat yang khusus, yang biasanya baginda Nabi SAW akan duduk, akan beribadat. Walaupun Kaabah ni, sekeliling Kaabah kita boleh duduk mana-mana pun, sama aja semua menghadap Kaabah. Tapi baginda Nabi SAW ada tempat khusus baginda akan duduk, biasanya. Tempat
khusus. Yang mana dia menghadap kepada Kaabah, dalam masa yang sama dia menghadap juga kepada Baitul Maqdis. Baik. Ketika itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang masuk masjid ketika berlakunya Kaabah runtuh, banjir besar. Banjir besar. Macam mana Kaabah boleh runtuh? Kaabah ni tuan-tuan, dia berada di dalam lembah. Kan, sekeliling di bukit. Bila hujan lebat, hujan lebat maka akan berlaku banjir. Bila banjir, Kaabah runtuh. Bila dah dibina balik Kaabah, perkara yang terakhir sekali mau diletakkan adalah Hajarul Aswad. Maka semua ketua-ketua kabilah semua bergaduh. Kan, mereka yang layak, mereka yang layak. Maka akhir sekali diputuskan apa dia? Satu orang yang boleh buat keputusan. Siapa yang boleh buat keputusan? Orang yang pertama masuk Masjidil Haram. Dialah yang buat keputusan. Kita tahu siapa yang pertama sekali masuk Masjidil Haram? Itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Baginda sibuk dengan ibadat ketika itu. Baginda Nabi ni tugasnya dia dapat wahyu, dia jalankan perintah, dia hanya beramal untuk diri dia dan dia tidak ajar orang lain. Tidak diperintahkan untuk menyebarkan wahyu tersebut. Wahyu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula dengan mimpi-mimpi. Mimpi-mimpi yang benar. Jadi tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan kerana keputusan yang dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadilan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Arab panggil apa? Orang Mekah panggil baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai apa dia? Al-Amin, orang paling amanah. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadat sendiri-sendiri tadi tuan-tuan, tak mengajak orang lain, orang panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Al-Amin. Al-Amin. Tapi tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Taala, bila mula sahaja baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bergerak mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika daripada Al-Amin, orang semua kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang paling bagus, seorang yang paling baik, seorang paling amanah. Tapi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mula mengajak orang kepada perintah Allah, mengajak orang kepada Allah, mengajak orang meninggalkan perkara-perkara selain daripada Allah, maka gelaran daripada Al-Amin bertukar kepada Al-Majnun, orang gila. Gila mana datang? Sedangkan baginda bukan orang luar, bukan orang asing, orang kampung, orang semua dah kenal. Tapi kerana mengajak orang kepada kebaikan, ditukar gelaran daripada Al-Amin kepada Al-Majnun. Hakikatnya begitulah tuan-tuan. Kan, nak mengajak orang kepada kebaikan ni bukan jalan mudah. Tapi itu kita perlu lakukan. Perlu kita lakukan. Ajak orang kepada kebaikan. Ajak orang kepada yang hak. Meninggalkan yang batil. Ajak kepada ma'ruf. Menghalang daripada mungkar. Itu kita kena lakukan. Kalau tidak tuan-tuan, yang dirahmati Allah, kemungkaran ini akan berluasa. Maksiat akan berluasa. Dan akhirnya tuan-tuan, ma'ruf, kebaikan, perintah Allah Ta'ala ini akan hilang begitu sahaja. Semoga Allah Ta'ala berikan kita kefahaman. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, saya rasa sampai sini sahaja. Moga yang baik ni datang daripada Allah, yang maha kurang kelemahan diri saya. Minta maaf untuk ampun. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan salam. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.